Bukan sahaja Nasional FM sebagai radio yang menjadi penyampai dan juga lidah kami bagi RTM, tetapi juga banyak lagi radio-radio di negeri-negeri khususnya, bukan sahaja di Angkasa Puri, pelbagai bahasa juga turut kami sajikan bersama dengan. Ya, dan pastinya tunjang utama kita ialah Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia yang menjadi orang kata satu dasar untuk membawa penyiaran di negara kita ini lebih terus maju ke hadapan dari analog ke digital. Jadi kita bawakan tetamu yang sangat istimewa. Saya pun rasa berbangga dapat bersama dengan beliau. Iaitu tetamu kita yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan juga Multimedia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Selamat hari jadi ke-75. Terima kasih. Silaplah saya tengok Kai dengan Edwin tadi lawa pakai apa? Kacak dan segak pakai warna merah kan. Agak-agak kalau saya pakai blazer merah okey. Tu jam Datuk dah merah dah tu. Ini first time saya pakai. Kena dengan tema jugalah. Untuk 75 tahun RTM. Okey, Datuk, sudah pastinya untuk perkongsian ini seluruh warga RTM dan juga seluruh rakyat Malaysia juga menanti-nantikan untuk kita menyambut dengan lebih baik lagi untuk 75 dikabarkan sebagai satu usia yang mematangkan RTM sendiri. Bagi pandangan Datuk sendiri, bagaimana dilihat ini satu masa yang terbaik untuk RTM juga terus berevolusi bersama dengan agensi penyiaran lain juga agensi penyiaran media yang lain. Ya. Saya rasa RTM sudah mainkan peranan yang sangat istimewa. 75 tahun untuk menjadi sebuah stesen televisyen terbesar, bukan televisyen saja ya, radio. Ya. Bukan satu perkara yang mudah. Ada saja orang buka stesen tapi 75 hari ataupun 7 tahun ya. Tapi 75 tahun. Peranan yang sangat besar, sudah sinonim. Orang kata dah jadi di bibir rakyat Malaysia. Cuma sekarang pertama adalah saingan dengan TV-TV lain ya, stesen-stesen lain, radio-radio lain ya. Juga cabaran media sosial. Ya, anak muda tak tengok televisyen dan sebagainya. Namun peranan RTM itu tetap penting. Dan kalaulah ada satu frasa yang saya nampak sepanjang 75 tahun dan akan datang, inilah satu-satunya stesen penyiaran yang betul-betul mainkan peranan untuk komunikasi ummah. Yang menyatu padu, yang merentasi, yang membawa jati diri yang cukup baik. Rancangan kerohanian pun turut dipaparkan di seimbang, sebenarnya seimbang. Dan kalau saya petik semula apa yang Datuk pernah kongsikan dan pernah katakan baru-baru ini, dunia penyiaran kini lebih mencabar dan RTM sendiri terus kekal relevan untuk tempoh dan membawa sebenarnya nama Malaysia dari segi kecemerlangannya tersendiri hingga ke peringkat global juga. Jadi macam mana Datuk melihat sepanjang 75 tahun, lebih daripada 7 dekad kan RTM bersiaran menjadi penyiar utama, sentuhan RTM, sentuhan majlis mentransformasikan siaran dan juga apa yang kita ada sekarang ini. Macam mana Datuk melihat? Saya rasa ada dua kat situ. Ya, mungkin ada lebih tapi mungkin dua. Bila saya mula-mula datang ke kementerian, saya cuba memahami apa yang dilakukan oleh pelbagai agensi di bawah kementerian saya dan termasuk RTM. Yang saya katakan komunikasi ummah itu ialah kerana sepanjang zaman RTM berjaya. Orang boleh kritiklah, orang boleh kata macam-macam. Tapi RTM berjaya mengekalkan ada 3 ciri utama itu. Yakni kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari segi memilih rancangan, memilih orangnya. Juga untuk bersama dengan perkembangan teknologi. Berubah dari semasa ke semasa. Kemudian yang kedua ialah pengajaran. Saya fikir yang ini mungkin saya berani kata dalam banyak-banyak stesen televisyen RTM memang ke hadapan. Walaupun ada orang kata kerana itu boring lah, tapi saya kata itu peranan RTM yang orang lain mungkin tak sama dan tak dapat menyaingi. Pengajaran, bukan berkhutbah tapi pengajaran yang baik melalui drama, melalui forum perdana, melalui bual bicara, itu pengajaran yang baik. Dan yang ketiganya, ciri ketiganya ialah merentasi, merentas zaman, merentas kaum, merentas minat. Hari ini nak
Saya sengaja bawa ni sebab bukan basketballnya, sukan. Tapi nampak bawa satu je tu, Datuk. Nampak bawa satu je tu. Sukan lain macam mana tu, Datuk? Tak kira lah sukan apa pun. Ya, maknanya sebab ini merentas. Sebenarnya ini adalah hikmah. Saya tak tahu sama ada ini memang sudah dalam RTM disengajakan, saya fikir. Tapi pada saya inilah yang di dalam Al-Quran itu yang disebut dalam surah An-Nahli ayat 125 itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kan kebijaksanaan, pengajaran yang baik dan berdialog. Berdialog bermakna merentas. Bukan hanya satu hala, ya. Ada orang tanya saya, kenapa nak buat saluran sukan? Okey. Saya nak tanya you. Apa dia satu aktiviti di Malaysia, ya, dan di seluruh dunia, ya, yang pada ketika aktiviti itu berlaku, semua orang boleh senyap dan tak buat benda lain, tapi menonton Bola sepak sudah semestinya. Bola sepak, badminton. Badminton baru ni, Li Zizia. Yap. Menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Boleh kata semua aktiviti terhenti. Yang dalam kereta memandu pun mendengar, ya. Yang mana yang ada video dalam kereta pun menonton. Saya ingat satu ketika, ya, waktu Muhammad Ali, saya tak tahu dia dah lahir ke belum. Muhammad Ali lawan Joe Frazier, saya di sekolah masa itu. Ya. Semua benda terhenti. Ketika kita menang Piala Thomas, saya menonton di Ipoh pada masa itu. Bandar Ipoh tu boleh kata sunyi sepi. Lengang. Sukan adalah satu-satunya yang boleh menyatukan. Lebih baik dari, jangan tanya orang politik lah. Sukanlah yang sebenarnya. Dan setiap orang, hampir semua orang, sama ada dia bersukan atau dia meminati sukan. Jadi tahniah kerana hari ini kita nak melancarkan saluran baru, sukan RTM. InsyaAllah para peminat sukan dan juga mereka yang akan terus menyokong industri sukan tanah air juga boleh terus menonton saluran sukan yang akan dilancarkan. Cuma Datuk, untuk kita berlaku adil dalam kita meraihkan ulang tahun ke-75 RTM ini, sudah pasti dianggap sebagai RTM mempunyai satu tanggungjawab sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini merangkumi tanggungjawab demografi, tanggungjawab politik, malah tanggungjawab pahaman dan juga pemikiran. Sudah pasti RTM digambarkan sebagai lidah rasmi kerajaan dalam menyampaikan dasar-dasar dan juga fahaman kerajaan persekutuan. Jadi dalam hal ini, bagaimana RTM bertindak sebagai satu institusi media dan juga sebagai satu agensi kerajaan? Itu tanggungjawab yang tak boleh dielak. Ya, tidak ada kerajaan, saya fikirlah, ya, yang tidak ada saluran rasminya. Kalaupun dia sebuah kerajaan yang katalah teramat sangat demokratiknya, dan dia tak ada stesen TV rasmi kerajaan. Ada saja stesen TV yang kelihatannya mendukung kerajaan. Dan bila parti lain memerintah, ada pula stesen TV lain yang kelihatannya mendukung. Misalnya di Amerika Syarikat, kita tahu ketika presidennya siapa, TV mana yang kelihatannya cenderung kepada. Jadi ini hakikat. Tetapi bagi sebuah negara seperti Malaysia, di mana kita adalah sebuah negara pelbagai kaum, pelbagai agama, maka peranan RTM itu pada saya sangat penting kerana setakat ini berjaya menyeimbangkan. Macam saya kata tadilah, orang boleh kritik, orang boleh marah dekat RTM, tetapi mesti ada suara yang menyeimbangkan antara A dengan B. Ya. Dan saya lihat pun RTM tidaklah seperti, seingat saya lah, walaupun umur saya tak setua RTM, tapi seingat saya RTM tidaklah pula sampai macam televisyen Adolf Hitler, yang menteri penerangannya menjadi Joseph Goebbels, yang propagandanya begitu sekali sehingga sehingga yang hitam dikatakan putih, yang merah dikatakan kuning. Habis-habis kita menerangkan berulang-ulang tentang kebenaran itu.
Datuk, sebut tentang kita ni adalah lidah dan juga mata untuk rakyat kan. Sepanjang tempoh hampir setahun lebih dah sebenarnya kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sebenarnya RTM menjadi saluran rasmi sehingga diberikan gelaran dan diangkat sebagai jenama media paling dipercayai kerana pada waktu itu, Datuk, ketika kami semua bertugas sepanjang tempoh rakyat Malaysia ni di kuarantin dan sebagainya, kita melihat banyak berita-berita palsu yang tumbuh bak cendawan, Datuk. Tapi RTM memainkan peranan. Jadi untuk sambutan ulang tahun RTM ke-75 khususnya ni kan, mungkin Datuk ada penghargaan ataupun kata-kata yang ingin diberikan kepada tenaga kerja baik di hadapan maupun di belakang ni yang lebih penting ni, Datuk. Saya nak ucap terima kasih kepada semua mereka yang telah menabur budi dan bakti kepada RTM sejak dari dulu sampai sekarang, terutama yang mutakhir ini. 12 orang di Sabah yang terkena COVID-19, alhamdulillah dah baik belaka. Ada jurubahasa isyarat di sini yang terkena, dan baru-baru ini ada 6 orang yang terkena. Mungkin ada lagi beberapa yang lain. Sebab wartawan, juru foto, juru kamera RTM sebenarnya frontliners juga. Sesedara turun ke lapangan untuk mendapatkan berita, turun ke hospital untuk temu bual orang ramai dan sebagainya. Jadi pengorbanan itu sebenarnya besar. Saya selalu kata, mungkin dulu pun saya kurang memahaminya, maafkan saya lah. Tetapi selalu orang tak begitu faham bahawa misalnya hari ini ketika kita bersiaran, saya kata yang you nampak kami bertiga. Yang you tak nampak ialah berpuluh-puluh orang lain yang sangat-sangat mustahak, tak kurang pentingnya peranan mereka. Ini adalah wira-wira yang tak didendang di sebalik kamera, di belakang, apa you panggil bilik tu? Bilik siaran. Bilik siaran dan sebagainya. Okay. Selain kita bercakap tentang ulang tahun RTM yang ke-75, juga ulang tahun Orkestra RTM yang ke-60. Sudah pastinya ini cukup unik kerana Orkestra RTM satu-satunya orkestra yang menaungi di bawah satu stesen penyiaran TV. Dan dengan usianya 60 tahun itu, banyak sumbangan yang telah pun dilakukan, dan juga muzik orkestra itu sendiri adalah satu muzik yang cukup signifikan dan juga cukup unik dalam melantunkan lagu dan juga nuansa yang berbeza. Jadi apa harapan Datuk terhadap kelangsungan Orkestra RTM sendiri? Ini antara yang tertua di rantau ini dan pada saya yang terbaik. Cuma kita perlu promosi lebih Orkestra RTM. Dan saya rasa kita kena bawa Orkestra RTM ni ke pesada dunia, bawa ke luar negara. Bukan orang tak kenal, tapi kita harus popularkan. Saya selalu kata, kalau orang boleh bayar untuk menonton Vienna Boys, choir itu, Orkestra RTM 10 kali lagi baik. Dan kita kena promosi, dan saya yakin dengan kekuatan yang ada itu. Dan bagusnya juga Orkestra RTM dia bukan sahaja kira prestasi dia, bukan sahaja membuat persembahan dia dan persembahan utama. Konsert diraja insya-Allah tahun ini ada, insya-Allah selepas selepas kita Aidilfitri. Tapi juga ni Orkestra RTM juga membantu orkestra muda. Ini yang sekolah bersama penuh, yang Win Orkestra. Ada juga yang sama ada siapa, Datuk Mokzani atau tim yang lain yang membantu mereka juga. Jadi ada proses mendidik untuk anak-anak muda yang berminat dengan muzik. Datuk Mokzani selaku pengarah muzik RTM pun memang pernah mencipta rekod di tembok China, bermain piano di situ dan sebagainya. Jadi ini pun satu kebanggaan juga untuk membawa nama Malaysia lah. Okey, Datuk, sedikit harapan Datuk bersempena dengan hari ulang tahun RTM yang ke-75 dan juga Orkestra RTM yang ke-60. Apakah antara pengharapan dan juga ucapan yang boleh digambarkan? Ya, saya mengucapkan selamat hari jadi yang ke-75 kepada seluruh warga RTM. Terima kasih
kepada semua yang telah berbudi dan berbakti dari dulu sampai sekarang, termasuk yang nama besar, yang nama kecil, yang wira tak didendang, dan kita mendoakan kejayaan yang lebih besar pada masa akan datang. Transformasi RTM yang bermula hari ini, kemudian saluran baru, ya, saluran sukan, dan saya yakin kita boleh menempa kejayaan-kejayaan yang lebih cemerlang, insya-Allah. InsyaAllah. Ya, baik Datuk. Kalau selalunya kebiasaannya sempena hari jadi kita menerima hadiah. Tetapi kali ini kita lari dari kebiasaan untuk orang yang menyambut hari jadi memberikan hadiah kepada tetamu. Baik Datuk, untuk itu kita nak memberikan jambangan bunga untuk kita berikan kepada yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan juga Multimedia, bersempena dengan ulang tahun RTM yang ke-75 dan juga Orkestra RTM yang ke-60. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Terus menajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Tahniah. Lawa baju merah semua. Alright, ribbon merah. Okey, bunga pun merah. Ini penghargaan daripada kami pihak penerbitani. Terima kasih Datuk. Baik, kita nak